Dia sebenarnya basic UT dia simple je sebenarnya. Dia cerita pasal display, dia cerita pasal probe, and then material sikit. Faham Dan bagaimana nak inspection probe couple dengan material. Alright. Petang nanti praktikal kita nak buat pakai angle probe. Pakai angle probe formula trigonometri kena ingat sikit. Sin, cosine, tangent tu. Ni. Cerita ni penting untuk buat dengan angle ni. Tak apa, nanti kita cerita. Alright, jadi sound travelling through material, dia akan terjadinya apa dipanggil loss of intensity lah. Maksudnya dia punya kekuatan sound tu akan hilang lah. Disebabkan kalau sini teori dia cakap ada dua. Satu disebabkan oleh beam spread. Beam spread tu macam semalam kita cerita tentang lampu suluh kan. Kita double distance, cover lagi besar, tetapi intensity berkurang. Ataupun satu lagi dia kata attenuation. Perkataan attenuation tu sendiri bermaksud ni kehilangan energi. Right, jadi sini dia cakap beam spread, sound beam comparable to a torch beam. Nampak? Dia cerita tentang lampu suluh kan. Kemudian reduction differ for small and large reflector. Reflector ni mungkin kita boleh anggap sebagai defect lah. Alright. Lagi satu ni attenuation, energy loss due to material. Ni dia cerita tentang material. Sound yang masuk dalam material dan energy dia loss. Ni disebabkan material made up of absorption and scattering. Absorb, scatter. Macam scatter ni kalau contoh kita tengok dekat air terjun, sungai mengalir. Kalau ada batu besar-besar, kita akan dapati aliran sungai tu bila dia langgar batu, dia akan pecah and then aliran itu akan lebih perlahan. Kan? Itu untuk nak cerita tentang apabila absorption and scattering berlaku dalam material. Kemudian dia cakap sini, lagi besar size grain structure dalam material bila mana sound masuk. Sound masuk ni. And then grain structure besar. Large grain. Jadi apa yang berlaku adalah scattering of the sound. Okay. Kemudian the higher frequency of the probe, the worse the problem. Pasal tu semalam kita ada cerita, ikut dalam spek pun dia ada cerita, plate tebal, frekuensi tak boleh tinggi. Sama juga material yang large grain. Bila material large grain, dia kena pakai probe ni low frequency. Bila mana kita dapat material tu large grain material. Large grain material ni untuk senang nak faham, contoh material adalah stainless steel ataupun casting material. Casting susah ni. Dengan stainless steel pun susah. Pasal masalah stainless dia large grain. Susah dia macam mana? Dekat CRT display ni dia naik grass level very high ni. Pasal efek daripada ni large grain material. Signal dekat display ni dia akan tinggikan apa yang dipanggil grass level ni.
Itu susah sikit nak scan stainless. Grass level very high. Masalah dengan grass level very high, takut dia tutup. Ni, signal defect ni dia cover ni sekali. Itu yang dia grass level tu. Dia naik macam rumput dekat screen because of effect ni. Large screen material ni. Right, jadi itu cerita pasal scattering. Jadi scattering kita faham sini, bila sound langgar grain structure, dia akan ni pecah ni. Dan akan ada kehilangan sound energy. Right, jadi dia assume macam ni lah. Jadi kalau 5 MHz, kita tengok kat sini, pakai frekuensi tinggi large grain ni, kita akan dapati sound yang masuk ni, scattering lagi teruk, dia tak boleh nak sampai dekat bottom plate. Kalau kita pakai high frequency 5 MHz, nak scan stainless contoh dia kan, pakai frekuensi tinggi ni, dia sound ni kemungkinan tak boleh penetrate sampai bottom plate ni. Kalau dia penetrate pun, percentage sound yang balik ni terlampau kecil untuk diterima oleh probe. Jadi untuk mengelakkan tu, large grain material biasanya kita akan recommend pakai low frequency. Bila low frequency, scattering ada, tetapi dia taklah seteruk yang mana kita pakai high frequency ni. Maksudnya sound able to ni sampai bottom plate ni, and then return balik lah dengan high percentage of sound. Jadi bila kita kerja UT ni, dalam prosedur mention kan, tapi kadang-kadang tak baca, and then kita tak boleh terus, maksudnya terus pergi nak buat kerja tanpa dapatkan all those information kan. Satu lagi prosedur yang kita ada tu, contoh cover carbon steel, tiba-tiba nak buat stainless kan, susah tu, tak boleh buat pasal prosedur tak ada cover stainless contoh. Ataupun kita nak buat material casting, prosedur tak ada, jadi kena ubah balik prosedur. Faham pasal different material ni. Kecuali dalam prosedur kita tu mention semua material boleh buat. Kan? Apa-apa bila buat kerja, pastikan prosedur. Baca, faham. Alright, cerita pasal absorption. Tadi dia ada dua kan. Satu dipanggil scattering, satu lagi dipanggil absorption. Absorption ni apabila sound masuk dalam material, hit the grain structure, dia akan start to vibrate. Vibration tu dikatakan dia akan produce heat. Faham tak? Tapi heat dia tu tak adalah macam kita panaskan air ke, tekan panas tak ada. Dia memang ada sedikit in term of teori yang dibagi absorption ni, dia kata pergerakan grain structure ni, heat akan terhasil sedikit kan, tapi tidak memberi kesan yang besar lah. Alright, cerita beam spread pula, dia cerita macam ni. The sound beam spread out, the intensity decrease. Maksudnya lagi besar bukaan ni, sound ni, boleh dia masuk dalam material and then dia terbuka, lagi besar bukaan ni, maksudnya intensity sound dekat sini, terutama bahagian tepi ni akan berkurang. Dekat sini, dia sebenarnya sound dia masih agak bagus lah sini. Cuma bahagian tepi dia ni akan berkurang daripada segi intensity sound. Jadi cerita nak tahu tentang kesan daripada beam spread dan attenuation ni, kita boleh tengok signal pertama yang naik dan signal kedua yang naik. Jadi kalau tak ada masalah dengan ni attenuation berlaku ni, kita akan dapati signal pertama dengan signal kedua ni, dia punya perbezaan dia adalah 6 dB. 6 dB dalam UT bermaksud setengah. Faham ni? Dia cerita 6 dB kita faham, oh tu cerita setengah. Setengah kalau signal ni yang pertama 80, sini 40. Kalau yang pertama 100, ni akan jadi
50. Itu masuk 6 dB ya. Always half. Tapi bila berlaku attenuation, benda ni tak ikut apa yang 80-40 ni contoh dia. Dia akan jadi 80, contoh sini lagi drop. Signal kedua ni akan lebih turun. Contoh sini 36% contoh dia. Itu bermaksud ada attenuation berlaku. Apabila perbezaan dua signal ni berbeza. Faham ni ya? Alright, decibel pula. Okay, kalau kita tengok decibel, logarithmic base unit used to compare sound intensity, change in sound intensity, iaitu dalam dB. dB 20 log H1 H2. H1 H2 ni perbezaan antara dua signal. Contoh kat sini, kalau dia nak pakai 20 dB bermaksud 10%. Tadi 6 dB kita cerita 50%. Kalau 20 dB bermaksud 10%. Contohnya signal pertama 100. Signal kedua akan jadi almost 10%. Ni dia kata, it will drop to 10 times of the original height. Daripada sini, turun sini sepatutnya dia akan drop 10%. Itu masuk 20 dB. Alright, yang sini pula dia cerita, jika kita reduce sound 6 dB, kita bandingkan antara H1 dengan H2 ni, sepatutnya dia adalah, ni, kalau sini 80, sini 40. Sini 100, sini 50. Dia mesti separuh ni. Kalau cerita tentang 6 dB. Alright, jadi macam mana nak calculate dB ni? Alright. Sekarang ni saya nak korang buka kalkulator. Tak kisahlah kalkulator handphone pun ada yang ada log ni. Scientific sikit lah. Jangan kira ni. Sekarang saya nak korang tekan 20 log 100 bahagi 50. Dapat tak 6 dB tu? Ni. 6 dB ni kita anggap sebagai 6 dB, 20 dB ni anggap yang kita nak cari ya. Formula dia 20 log 100 bahagi 50. Dapat tak ni? 20 log 100 bahagi 10 dapat tak 20? Log 100 bahagi 50. Salah tu. Buat je 20 kalikan dulu. Log. Okey, 100 bahagi 50. Tak dapat. Dia pergi kat mana ni? Tak dapat. Cuba pakai kalkulator. Pakai kalkulator, senang. Dia direct je benda ni. 20 kali 20 tekan log, tekan ni, bahagi ni. Dapat. Kecuali kalkulator cak ayam lah tak dapat. Dapat kalkulator tu okey, direct. Ni dapat tak? Okey. Ni. Jadi perkataan 6 dB, 20 dB dalam UT ni sebenarnya agak penting. Nanti kita penting dia masa buat praktikal contoh dia kan. Nak buat 6 dB sizing ada. Nak buat 20 dB sizing ada. Sizing defect ni. Kita pakai ni. Cuba buka prosedur tengok, prosedur. Ada tak perkataan 6 dB, 20 dB tu? Sizing teknik.
12.5. Defect sizing. Sizing of defect length may be evaluated using 6 dB teknik kan. Jadi maksud 6 dB teknik tu apa? Dia teknik setengah. Kan? Ada juga sizing teknik yang pakai ni 20 dB ada. Ya. Alright. Jadi tak ada masalah. Ni faham Cuma ingat sikit 6 dB ni agak popular sikit perkataan dia. Alright. Right, terus kita masuk. Yang ni ingat tentang perbezaan ni. Kalau cerita tentang 20 dB bermaksud 10% kan? Ni. Signal pertama dengan signal kedua 10% atau dia reduce daripada 100% ni dia turun sampai 10%. Sama juga dia panggil 20 dB. Ataupun perbezaan antara dua signal ni contohlah. Kan? Itu dia panggil 20 dB. Ataupun signal 100 kita dropkan 6 dB dia sepatutnya turun 50%. Sama juga. Ataupun kita bandingkan antara dua signal. Dia mesti setengah. Signal kedua ni setengah daripada signal pertama. Itu dia panggil 6 dB. Boleh jadi itu penting 20 dB dengan 6 dB. Kena faham. Alright, sound generation. Sekarang ni dia nak cerita tentang apa yang berlaku dekat dalam probe ni. Dalam ni ada kristal. Okay. Yang dia namakan sebagai piezoelectric ni. Jadi dalam probe ni ada kristal yang dinamakan piezo. Piezoelectric crystal. Jadi apa tujuan piezoelectric crystal dalam probe ni? Dia kata when exposed, bila dia expose kepada alternating current AC, kristal tu akan expand dan contract. Dia mengembang, dia mengecut, kan? Kemudian dia akan tukar electrical energy yang dia dapat tu kepada mechanical vibration. Jadi bila ni dia dapat electrical energy, kristal ni dia akan vibrate. Dia akan expand, contract, vibrate, and then dia tukar daripada electrical energy daripada sini, and then dia akan tukar kepada sound, mechanical vibration. Expand. Okay, itu masuk expand dia lah. Alright. Jadi probe ni, yang sini, dia kata the most important part of probe is crystal. Kat dalam dia tu, kristal, piezoelectric crystal. Jadi kristal dipotong kepada satu-satu size lah dan thickness untuk memberikan sifat-sifat yang dia nak ni. Kebanyakan kristal yang konvensional, maksudnya yang biasa ni, dia adalah X-cut ni dia kata, untuk menghasilkan compression wave. Dia potong macam ni. Ni kristal, dia potong X macam tu. Alright. Jadi frekuensi probe bergantung kepada thickness kristal. Jadi probe ni nak buat berapa megahertz? Katakan nak buat 5 megahertz. Ada yang nak buat contohnya 2 megahertz. Kan? Jadi 2 megahertz ke 5 megahertz bergantung kepada thickness ni. Thickness kristal dalam probe ni. Thickness dia. Yang akan memberikan nilai frekuensi tinggi ke rendah. Jadi formula dia ambil ni lah. Fundamental frequency equal to velocity bahagi dengan 2 thickness. Jadi kalau kita lihat sini, thickness yang lagi kecil, frekuensi lagi tinggi lah, betul tak? Ni, dia bagi formula macam tu. Velocity bahagi dengan 2 thickness. Jadi dari formula ni kita faham, kalau thickness kristal tu rendah, fundamental frequency akan
tinggi. Jadi untuk menghasilkan ni frekuensi lagi tinggi, mesti kena nipis lah, kan? Jadi fundamental frequency is the frequency of material ataupun kristal, yang mana frekuensi itulah material itu akan vibrate, bergetar, dia kata. Jadi paling kecil kristal, paling nipis kristal, lagi nipis kristal tu lagi tinggi frekuensi terhasil, kan? Alright. The thinner crystal, the higher frequency. Which of the following has the thinnest crystal? Dia tanya, mana satu yang paling kecil, paling nipis kristal dia ni? Paling nipis ni. Mana? 25 lah kan. Betul tak? Ni. Thickness nipis, frekuensi lagi tinggi. Tengok formula tu. Right, jadi 25 lah pasal ni. Okay. Jadi jenis-jenis piezoelektrik ni banyak. Ada yang daripada natural. Natural ni batu, kan? Batu quartz. Dia bagus dia ni, resistant to wear, resist age dan sebagainya lah. Lithium sulfate artificial, ni buatan ni. Efficient receiver dia kata. Low electrical impedance, operate on low voltage, water soluble, low mechanical strength, usable only up to 30 degrees C. Kan, dia tak tahan panas ni. Polarized, dia powder heated to high temperature, pressed to shape. Dia polarized. Ni bukan natural lah ni. Example, barium titanate, lead metaniobate, lead zirconate titanate. Alright. Jadi itu jenis-jenis kristal lah. Mungkin kalau ambil exam kena hafal sikit lah. Kelas yang tak exam ni tahu. Alright. Sekarang kita nak cerita ni. Apa yang dimasukkan dengan reflection dan apa yang dimasukkan dengan refraction. Jadi kita ada perkataan reflection, refraction. Ni sekarang kita nak masuk cerita. Cerita ni dia nak bagi tahu bagaimana sound tu masuk dalam material. Jadi kita ada probe, kita ada perspect, ada kristal kat dalam ni. Jadi dia bagi tahu bagaimana sound ni masuk dan kemungkinan ada reflection dan ada refraction. Kan? Jadi cerita dia reflection, refraction. Penting ke nak tahu? Penting. Pasal apa? Nanti kita akan cerita tentang critical angle dia. Probe ni nak boleh minimum angle boleh pakai dengan maximum angle berapa boleh pakai. Faham ? Jadi kita akan start cerita tentang refraction nanti. Pasal apa dia pakai 45, 60, 70? Kenapa saya tak pakai 80 degree probe? Contoh. Kan? Boleh ke saya pakai 20 degree probe? Pasal apa dia ada set limit? Dia nak 45, 60, 70. Kan? Tak boleh terlebih sangat, tak boleh terkurang sangat. Apa terjadi kalau terlebih dan terkurang sound refraction sound? Yang ni dipanggil diffraction. Diffraction ni dia diffraction sound yang kena dekat tips of defect. Contohnya dia start to
diffract. Fenomenon ni itu yang kita pakai dalam TOF. Time of flight diffraction. Ingat tak? Ada teknik UT dan dipanggil TOF. Pasal tu TOF bagus untuk nak dapatkan accurate depth. Accurate depth of defect ni bagus dengan TOF. Kita dapat diffract. Pasal dia ambil tips hujung-hujung ni. Alright, sekarang kita nak masuk tentang ni cerita reflection ni. Alright, jadi law of reflection dia kata kalau angle datang 60 degree dia akan reflect 60 degree. Ini betul kalau kita pakai lampu suluh. Contohnya lampu suluh, kita suluh sini, dia hit surface and then dia akan reflect sama angle. Kan? Jadi dia cakap sini, angle of incidence sama dengan angle reflection. Angle of incidence ni maksudnya angle dari mana ni? Angle yang mula ni. Itu maksud angle of incidence. Angle yang mula dulu tu, yang pertama tu. Kalau lampu suluh, jadi lampu suluh ni, kan dia sentuh ni, ini adalah angle of incidence yang bermula ni. Kemudian baru ada reflection. Sama. Tetapi kalau dia cerita tentang angle of incidence masuk ke dalam material yang mana dipanggil transmitted ni, kita akan dapati refraction angle beza ni berbanding dengan angle of incidence. Masuk je dalam material, dia akan memberikan angle yang berbeza. Faham? Nak ukur angle ni, refraction yang masuk dalam material ni, ukur daripada surface ke ukur daripada ni, kosong? Ingat ini kita ukur dari sini. Kita tak ukur daripada sini. Faham? Ukur daripada normal ni, kosong. Jangan ukur daripada surface. Masalah nanti. Jadi sound is refracted due to difference in sound velocity in two different material. Jadi kalau dua-dua material ni berbeza, bila dia masuk akan ada refraction. Kalau material ni sama, dia tak akan ada refraction, dia terus je. Contohnya, kita ambil kayu ataupun straw, masukkan dalam air separuh, setengah kan. Jadi akan ada refraction. Kalau budak-budak selalu main sungai ke main apa, dia tahu, dia faham. Alright, sini dia bagi tahu hanya refraction ni hanya berlaku bila mana incident angle lain daripada 0 degree. Jadi refraction berlaku kalau sudut bukan kosong. Kalau sudut kosong, dia tak akan berlaku reflection. Contohnya ni, straight, walaupun berbeza material sekalipun, angle dia tetap terus je. Pasal ni pada 0 degree. Tetapi kalau angle yang masuk tu berbeza, contohnya dekat sini, dia cakap, sekarang daripada kosong, ni water to steel, bila ada angle heat dekat surface, dia akan ada reflection berlaku. Dia tak akan lurus macam tu. Itu masuk reflection dekat sini. Right. Lagi satu reflection ni dia berkait dengan velocity material tu. Kalau velocity ni steel, dia tak akan ada reflection, betul? Pasal material sama. Tetapi kalau air dengan steel, angle 30 degree, kemungkinan refraction yang berlaku dalam steel adalah 65 degree. Ini angle refraction. Faham? Ini reflected. Alright, sekarang kita masuk Snell's law. Material 1, material 2. Ada tak dalam buku? Snell's law ada. Alright, incident angle. Dia ambil I, incident. Kemudian dalam material 2 berlaku refraction diwakili oleh R. R bermaksud refraction berlaku.
Materi 1, materi 2. Okey. Refracted. Jadi formula yang dia pakai adalah sin I incident bahagi dengan sin refracted equal to velocity materi 1 bahagi dengan velocity materi 2. Jadi formula ni sepatutnya tak susah sangat lah. Pasal apa? Sin I dia equal dengan velocity pada materi 1. Jadi incident materi 1, materi yang atas ni. Refraction berlaku pada material bawah tu, materi kedua. Jadi sini R materi 2 kan. Jadi kita kena tahu velocity materi 2, velocity materi 1 dan kena tahu ni sin I incident angle berapa, baru kita boleh kira refraction angle ni. Faham Alright, contoh dia ambil macam ni. Daripada probe ni kan, katakan kita pakai angle probe lah. Contoh ni ada satu angle ni. Jadi ini dekat sini perspex, plastik tu perspex kan. Plastik perspex tu dekat yang tahan apa ni kristal tu dia panggil perspex. Jadi ini kita kategorikan sebagai material 1 lah, betul? Dan material bawah ni kita kategorikan sebagai material 2. Refraction berlaku tu. Okey. Jadi dia cakap sini, kalau angle of incident, pasal apa? Sound bermula daripada probe. Ni probe. Jadi probe ni yang menghasilkan incident angle kan? Ini adalah incident. Incident angle contoh sini dia bagi 20 degree. Contoh sini 20 degree. Sekarang ni berapa refraction angle yang terbentuk dekat sini? Bila kena point sini berapa refraction angle ni? Dia bagi terus kat sini 48.3. Refraction angle dia. Faham hubungan ni? Saya lukis kat sini supaya faham apa benda dia cerita kat sini. Kalau tak, kurang nampak sikit kot. Okey. Jadi macam mana dia kira? Dia kata sin I equal to velocity materi 1. Jadi kita kena tahu velocity perspex. Alright, contoh dia kira macam ni. Sin 20, kalau kita nak kira dengan dapat nilai 48.3 ni, velocity perspex 2730 meter per second bahagi dengan 5960. Kan?
2730 bagi. Sin 20. Macam mana? Betul. Kalau velocity meter kita tak tahu, memang kita tak boleh nak inspect lah. Okay. Dia kalau nak cari velocity material tanpa kita tahu, ada cara dia dengan pakai probe. Alright, jadi sekarang apa yang kita nak buat sini, katakan kita tak tahu ni, sin 48.3 ni kita tak tahu. Okay, so ini kita tak tahu, kan? Sekarang ni sin 20 equal to 2730 bahagi 5960. Dua tujuh tiga kosong bahagi dengan 5960 bagi dengan sin material 2 ni. Alright. Jadi ni dapat berapa? Sin 20 sama juga 0.45 kan? Ni bahagikan material 2 ni. Formula pakai apa? Sin 2 je kan? Sin 2 formula sebelum ni. Sin R, sorry. Dengan reflected. Jadi kalau nak cari R, kena buat apa? Yang ni naik atas lah kan? Betul? Ni turun, nilai ni kena turun bawah lah kan? Betul? Betul tak ni? Cuba kira sekarang. Sin 20 bahagi dengan 0.45. Tak dapat. Dia mesti dapat 48.3 tu. Kalkulator handphone tak boleh pakai. Sampai sudah. Cuba Cik Din. Dapat? Shift sign Jadi maksudnya dekat sini, jadi sin R sin R equal to sin 20 bahagikan dengan 0.45. Kita akan dapat 48.3. Betul tak ni? Cuba kira. Betul. Kalkulator dapat.
Shift sign dapat 48.3. Betul lah tu. Fakrul dapat tak? Fakrul. Dapat? Pakai phone ke pakai kalkulator? Kalkulator Mana ni? Fadlan. Mana dia? Senang ke susah? Senang ya kan? Pasal kalkulator yang slide ni ada. Dia bagi tiba-tiba dia bagi 0.5 equal 0.4580 kan. Pening pada kan. Jadi kalau pakai kalkulator kena result yang kita dapat daripada sini, sin 20 bagi 0.45 ni, lepas tu dapat 0.7 something kan. Tekan shift sin untuk ubah dia jadi degree angle. Okay? Alright, cuba kira ni. Cuba kira ni yang bawah ni. Sekarang dia bagi 15. Kan? Incident angle 15, kira berapa reflection angle dalam steel ni? Yang ni 0.565 ni shift sign tak? Shift sign kita akan dapat angle kan? Betul? Sekejap. Berapa dapat? Ini dapat sini Saya nak tengok orang lain kira. Fakrul kira? Zulfakar? Kira? Zulfakar dapat tak ni? Dapat Fakrul? Kayak gini nak masuk practical angle probe tu lagi banyak kalkulator yang bakal. Kita tunggu boh lu kira berapa. (0.5) ni, 0.565 Cik Din dapat tak? Dapat Shift sign dapat apa ni? Betul 34.4. Okay. Alright. Jadi kita faham sini, jika, sekejap saya buat besar sikit sini. Jadi cerita Snell's Law ni adalah kita merujuk kepada kita nak cari angle ni. Pasal apa benda ni penting untuk kita kira? Nanti saya cerita
Okay, this is probe. This is crystal. Position crystal ni, okay, dan incident angle yang terhasil jadi sebenarnya kita nak kira angle yang masuk ni. Ingat angle kita akan ukur daripada line lurus ni Angle yang terhasil ni, contoh sini dia bagi 15 degree. Berapa angle yang ni duduk kat sini ni? Kan? Okay. Jadi kita kira tadi kita dapat 34.4 degree. Alright. Tak apa. Yang ni faham cara nak kira? Okey. Lepas tu 34.4. Alright. Betul. Material satu, kita, kalau refer dekat probe dengan material satu adalah daripada probe, iaitu perspect, ada plastik perspect sini, dan material 2 dia akan pergi pada material. Dia cakap sini, bila incident beam kena dekat surface, interface ni, akan ada 2 reflection berlaku. Satu dia panggil compression dan satu lagi terjadi shear ni. There may be more than one waveform. Dia kata kemungkinan berlaku lebih daripada satu gelombang bunyi. Kemungkinan berlaku compression dengan shear. Mungkin compression dan shear berlaku. Okey. Right. Bila position angle, incident angle tegak macam ni, sikit je keluar daripada kosong, kemungkinan berlaku compression dengan shear wave. 2 gelombang bunyi dalam material. Bila incident angle ni, angle dia lagi besar, masih lagi terjadi compression dengan shear. Kemudian kita tukar lagi angle dalam perspect ni, kan? Angle kristal tu. Pada satu point, di mana angle tu menyebabkan angle incident ni, menyebabkan compression ni dia berada dekat surface, yang tinggal dalam material adalah shear saja. Kan? Okay? Jadi sekarang ni, cerita dia, angle berapa ni nak hasil ni, kristal dalam perspect ni, angle berapa contohnya nak hasilkan 45 degree angle dalam material. Angle berapa kristal dalam perspect ni nak hasilkan 60, nak hasilkan 70 degree shear. Shear yang kita nak sekarang ni, kalau pakai angle probe, kita nak shear, kita tak nak ni compression ni. Nanti kalau ada dua sound wave, tak boleh lah buat inspection ada 2. Kan? Jadi dia kena tentukan angle berapa untuk menghasilkan shear wave saja. Itu tujuan Snell's law ni. Nak cari angle ni dan berapa angle kat sini. Snell's law dia tujuan dia tu je. Okay. Jika incident angle
ditinggikan angle dia, refraction juga akan meningkat. Jika angle sini tinggi, angle sini akan tinggi. Faham? Sampai kepada point di mana compression wave sekarang berada pada 90 degree berbanding normal. Normal ni, kalau perkataan normal dia pakai dalam teknik UT ni bermaksud ni. Ini adalah kawasan normal. Alright. Jadi angle sini menghasilkan compression berada pada surface. Yang tinggal dalam material hanya shear. Jadi ini dinamakan first critical angle. First critical angle bermaksud apabila compression wave berada pada posisi 90 degree iaitu surface, yang tinggal hanya shear saja dalam material. Itu dipanggil first critical angle. Alright. Jadi dekat sini dia kata compression wave sekarang berada pada ni, surface pada perspect angle ataupun crystal angle ni berada pada 27.4, yang mana shear 33 ni. Pada point ni 33 degree. Ada probe 33 degree kita pakai? Tak ada. Kita pakai at least 45. Faham? Pasal masalah ni, takut compression dengan shear ni. Ada dua masuk dalam material. Satu angle, dia minimum, dia pakai 45. Nak pakai 40 boleh. Tapi lama-lama gosok probe, angle berubah. Takut compression datang kacau ni. Alright. Second critical angle bermaksud apabila shear tadi tu berada pada surface dan compression sekarang dia dah reflect. Itu dipanggil second critical. Right. First critical. First critical tadi apa? Compression wave dekat surface. Second critical apabila shear sekarang yang berada dekat surface. Faham? Alright. Alright, sekarang nak calculate first critical angle. Pasal apa dia ambil sin 90 ni? First critical angle nak calculate ni. Pasal apa dia pakai sin 90? Pasal dia merujuk kepada compression. Compression berada pada 90 degree ni, betul? Dan velocity dia masih pakai 5960. Jadi nak kira ni, sin I, sekarang kita nak cari yang ini. Perspect velocity 2730. Okey. Jadi sin I equal to 2730 bahagi dengan 5960. Pasal apa? Pasal sin 90 bersamaan dengan 1. Jadi dapat 0.458. 27.26. Dapat? Okey. First critical angle ni, angle dia adalah 27.26. Ini angle incident. Alright. Bila angle perspect ni 27.26 degree, pada point ni compression ni, compression berada pada surface ni 90 degree. Yang ini sound apa ni? Ini shear.
Kan? Okay. Shear je duduk dalam material. Compression dah pergi pada surface. Okay. Sekarang ni, bila kita kira second critical pula, bermaksud apabila shear berada pada surface, kan? Dan compression reflect. Sin I ni 2730 per spec ini velocity sini, kan? Ni per spec velocity. Tapi kena ingat, bila kita pakai shear, refer pada shear, velocity material akan berubah jadi 3240. Jadi shear ni, velocity dia 3240. Shear velocity separuh berbanding dengan compression. Jadi compression kita pakai 5960 kan? Okay? Alright. Kira dapat tak ni? 57.4 ni. .4 Dapat Okay. Sekarang ni, first critical bermaksud angle per spec ni, iaitu 27.6. Pada point sini, compression berada pada 90 degree. Alright. Okay. Kalau sebelum ni, sebelum dia sampai sini, ada dua. Compression shear. Bila angle sini pergi sampai pada 27.6 degree, baru compression naik pergi 90. Yang tinggal hanya shear je dalam dia. Sebelum first critical, akan ada compression dengan shear wave pada material ni, second material tu. Bila sudut berada pada first critical angle, compression wave sekarang ni berada pada surface ataupun 90 degree. Dan kedudukan shear wave berada pada 33 degree. Okey, faham Right. Antara first, lepas dia first critical sebelum sampai second, ni dalam ni hanya ada shear saja ni. Faham? Bila dia sampai pada second critical, iaitu pada angle 57.4 degree, sekarang shear duduk pada ni, surface ni. Faham Dia cerita first critical, second critical, waveform tu berada pada surface. Alright. Jadi antara first dan second critical angle, ni antara ni dengan sini, hanya ada shear wave saja dalam material ni. Ni sebelum sampai sini. Once dia sampai sini, shear ni duduk dekat surface lah. Jadi sebelum circle hanya ada shear wave. Yang mana compression akan reflect, dia kata. Compression dah hilang lah ni.
At second critical angle, shear wave refracted to 90 degree and become surface waves. Ingat tak semalam cerita surface wave, Lamb wave, compression wave? Kan? Shear wave diambil ni, surface wave diambil daripada position di mana shear berada di permukaan. Itu dia panggil surface wave. Daripada shear wave dia tukar jadi surface wave. Kalau dah lepas daripada sini, apa jadi? Semua reflected. Tak ada lagi sound yang masuk dalam material tu. Faham tak ni? Faham Jadi standard probe ni 45, 60, 70 dia berada pada, diambil daripada ni 45, 60, 70 dia akan ambil 45 dan 70 degree. Yang mana antara first critical dengan second critical. Second material. Ni cerita second. Pasal yang kita nak buat inspection bergantung kepada ni refraction angle dalam second material. Tak apa, nanti saya suruh kira ni. 45 degree ni berapa ni refraction ni incident angle? 70 berapa incident angle? 60 berapa incident angle? Kita boleh kira dengan ambil formula yang tadi lah. No angle probe under 35 degree dan lebih daripada 80 degree. Kenapa dalam UT dia tak buat angle kurang 45 dan lebih daripada apa ni 80 ni. Dia kata no angle under 35. Paling minimum dia bagi ni 35 degree. Paling maksimum dia bagi sini 80. Dia kata tak boleh buat angle refraction kurang ataupun 35 ke bawah dan juga 80 ke atas. Dia takut ni dua wave terbentuk dalam material. Iaitu cerita tadi lah. Dia takut kalau bawah daripada 35 ada compression shear, atas ni surface dengan shear ni. Surface wave dengan shear wave. Jadi kalau katakan kita dapat ni, kita buat bawah daripada 35 degree angle ni, ada dua lah signal masuk ni. Satu compression, satu shear. Ni bawah daripada ni. Pasal tu dia minimumkan pada 45 degree. Sama juga, dia tak bagi lebih daripada 40 ke atas ni, takut jadi surface dengan shear. Faham Alright, kita habis cerita ni. Kalau ada soalan nanti kita discuss. Boleh rehat dulu. Tak faham tanya.